KPM. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Nak berhibur ke, nak main muzik ke, tak ada salahnya. Tapi yang paling penting sekali, jaga solat, jangan langgar peraturan yang Allah tetapkan. Barulah kita dapat berhibur dengan syariat Allah. Nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan hiburan? Jom kita bersama dengan ustazah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4. Baiklah, hari ini kita bawakan kepada anda Ustazah Hazita Abdul Ghani, Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan SMK Serendah, Selangor. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan para penonton sekalian, kita ada juga juru bahasa isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Zaimi Zainal Abidin daripada SMK Putrajaya Pesin 18-1 Putrajaya. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih Cikgu. Ustazah, saya ni memang sangat meminati muzik. Gitarnya, gendang dan sebagainya. Tambah pula murid-murid kita di rumah tu pun suka dengar radio, suka dengar muzik dan sebagainya. Tapi mesti ada garis panduan yang ditetapkan dalam Islam. Betul. Jadi apa topik kita pada hari ini Ustazah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini murid-murid di rumah bersama Ustazah dengan Abang Sufi Aiman bersama-sama dalam kelas tasawur kita, iaitu hiburan menurut Islam. Jadi macam Aiman bagi tahu tadi, semua orang suka hiburan kerana hiburan itu adalah fitrah. Baby yang baru lahir, kita tak pernah ajar tentang hiburan pun boleh goyang-goyangkan kepala. Maksudnya itulah fitrah dalam diri manusia. Jadi kita pergi kepada tajuk kita hari ini. Murid-murid di rumah bersedia dengan tajuk hiburan menurut Islam. Jadi Aiman, Ya Ustazah. dan murid-murid di rumah, kita tengok dulu apa maksud hiburan menurut Islam. Sejauh mana Islam membenarkan kita berhibur. Kita pergi kepada maksud. Okey. Jadi dalam Islam, hiburan dalam Islam merujuk kepada sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Okay, Aiman, macam Aiman bagi tahu tadi, kita tidak salah untuk berhibur, tetapi kena jaga dari segi pantang larang lah kita kata, ya. Salah laku yang syarak tetapkan, maksudnya kalau tak boleh maka kita jangan campur adukkan dalam hiburan itu. Jadi Aiman dan murid-murid di rumah, kalau kita lihat kepada pengenalan ini, katalah soalan yang akan nanti tanya, apakah maksud hiburan dalam Islam? Jadi perhatikan kepada tulisan yang berwarna putih itu, ya. Menghiburkan dan menggembirakan hati selari dengan kehendak syarak. Itu adalah keyword untuk kita ingat hiburan dalam Islam. Okey, boleh? Boleh Ustazah. Jadi boleh tak kalau Ustazah nak minta Aiman ingat sekejap, apa dia maksud hiburan dalam Islam itu, maksudnya? Baik, hiburan dalam Islam ni kalau kita dapat lihat dia punya keyword dia adalah dia menghiburkan dan menggembirakan hati selari dengan
keperluan syarak. Okey, kalau dah sebut Ustazah nak minta Aiman tulis. Okey. Okey, tulis Okey, Ustazah. balik. Hiburan menurut Islam. Okey. Okey, baik. Okey. Ni nak tulis penuh ke Ustazah? Tulis keyword dia. Keyword dia. Keyword dia. Okey. Menghiburkan dan menggembirakan hati. Menggembirakan hati. Okey. Seterusnya, selari dengan kehendak syarak. Okey. Berapa markah ni Ustazah? Okey. Baik. Bagus Aiman. Macam itulah murid-murid Ustazah di rumah. Okey, apabila menjawab maksud atau definisi, kenal pasti dahulu keyword dia. Memudahkan kita nak ingat, nak tulis. Kadang-kadang ada murid-murid di rumah ni dia membebankan minda dia nak menghafal, tak perlu hafal. Kita kena bijak dalam membaca ataupun mengingati fakta. Okey. Jadi untuk Aiman, jangan dalam periksa jangan tulis macam ni anak-anak murid Ustazah. Kena tulis ayat yang lengkap. SPM kan, bukan tadika. Okey. Jadi tetapi keyword ini betul lah. Okey. Cumanya kena tambahlah kalau soalan tu tanya tentang apakah maksud hiburan dalam Islam? Tulislah kata kunci soalan. Hiburan dalam Islam bermaksud apa dia? Menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang, selari dengan kehendak syarak. Maka dapatlah kalau 2 markah full mark, 2 markah. Kan seronok tu. 2 markah Ustazah 2 markah. Alhamdulillah. Disebabkan dapat 2 markah, terimalah 1 bintang untuk Aiman. Sila pacakkan dalam pasu. Pacakkan dalam pasu dah dapat dah 1 bintang. Dapat 1 bintang. Macam murid-murid di rumah dapat jawab lengkap, dapatlah markah penuh. Itu yang kita nak. Betul tak? Betul Ustazah. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita nak faham dengan lebih jelas tentang hiburan dalam Islam ni, menghibur dan menggembirakan hati. Ingat tak Rasulullah pernah berada dalam tahun kesedihan? Apakah yang Aiman ingat? Bagaimana Allah memberi satu pujukan kepada Rasulullah sebagai hiburan? Mungkin Allah SWT bawa Nabi untuk menaiki Isra dan Mi'raj. Betul Ya, Ustazah? bagus Aiman, cemerlang. Alhamdulillah. Ya. Daripada situ kita menerima satu wahyu. Apa dia Aiman? Wahyu Kita yang paling penting ketika Mi'raj. Dapat menerima wahyu solat Ustazah. Ya. Dan sebenarnya anak-anak murid sekalian ya, dan kita semualah, solat adalah satu bentuk hiburan yang paling ampuh untuk diri kita. Ya. Jadi hiburkanlah hati kita dengan cara yang memang Islam kata solat, tetapi kita dunia hari ini tak semua orang nak solat sepanjang masa kan. Carilah alternatif untuk berhibur dengan cara yang dibenarkan dalam Islam, dan yang pentingnya persekitaran apa yang ada masa kita berhibur itulah yang menentukan boleh atau tidak boleh kita berhibur. Ya. Itu dia Ustazah ya. Baik, jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut Ustazah berkaitan dengan hukum hakam dia pula Ustazah. Okey. Dari segi hukumnya, asalnya hukum berhibur ni ada yang kata haram, ada yang kata harus, ada yang kata boleh kan. Tetapi untuk mutaakhir ini kita menerima bahawa keharusan berhibur sekiranya tiada perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun menyalahi syarak. Jadi hukumnya harus anak-anak murid sekalian selagi tidak menyalahi syarak. Okey, baik. Okey, slide seterusnya. Okey, baik. Seterusnya, okey, Aiman cuba bacakan. Okey. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku telah diziarahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumahku. Ketika itu di sampingku ada 2 orang gadis hamba daripada golongan Ansar sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari Bu'ath. Okey. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
sebenarnya mereka berdua bukanlah menyanyi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, patutlah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada hari raya pula. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini ialah hari raya kita. Riwayat Ibnu Majah. Okey, terima kasih Aiman. Bacaan hadis yang sangat cantik. Okey, baik murid-murid sekalian dan Aiman sendiri, daripada bacaan hadis itu tadi, adakah Rasulullah melarang kita berhibur? Melarang Maksudnya, tak? Nabi tulis kat bawah sana iaitu ini satu perkara fitrah lah Ustazah. Betul fitrah. Jadi tidak ada perkataan Rasul melarang. Okey. Jadi inilah yang kita katakan hukum dalam hiburan ini adalah harus sekiranya tidak melalaikan kita. Selagi mana tak melalaikan kita, maknanya hiburan tu harus. Boleh buka balik radio tu, okey? Okey, baik. Kita nak berehat seketika Ustazah. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 bersama dengan kita pada hari ini Ustazah Hazita Abdul Ghani. Dalam kita nak dengar ni berkaitan dengan topik menarik iaitu berkaitan dengan hiburan di dalam Islam. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, baik. Kita teruskan ya Aiman. Ya Ustazah. Okey, baik. Kita pergi bahagian apa tu Aiman? Tujuan hiburan. Ya, bagus. Okey, murid-murid di rumah. Okey. Kita dah sebut, kita dah belajar tentang maksud hiburan dan kita kena tahu sebenarnya apa tujuan kita berhibur, ya. Adakah kita berhibur semata-mata untuk memuaskan keinginan nafsu kita, okey, ataupun ada sebab-sebab lain, ya. Jadi kita tengok tujuan berhibur yang pertama. Okey, yang pertama, okey. Apa dia Aiman baca? Menenangkan fikiran. Okey, murid-murid di rumah, berhibur asasnya kita ni untuk tenangkan fikiran. Apabila kita mendengar sesuatu yang menghibur, menggembirakan hati kita tadi, mengikut syarak, tenang fikiran kita. Contohnya apalah Aiman? Kita rasa tenang, kita dengar apa dia? Kita dengar alunan zikir. Ya. Hasbi Rabbi Jalallah. Betul tak? Betul, tenang. Okey. Jadi ketenangan itu kita akan dapat capai dengan hiburan. Ya. Yang kedua, dapat mengelakkan kecelaruan minda dan jiwa. Aiman, ya, hari ini murid-murid Ustazah pun di rumah Ustazah percaya stres. Kenapa stres Aiman? Stres sebab macam-macam lah masalah. Duit tak ada kan, kawan tinggal. Macam-macam Ustazah. Macam-macam kan. Nak exam lagi. Sekarang ni percayalah kat rumah tu dah ramai dah yang makan tak basah. Mandi tak kenyang. Dah terbalik dah juga kan. Maksudnya makan pun tak kenyang. Mandi pun tak basah. Kononnya lah. Nak menghadapi peperiksaan. Minda bercelaru. Depression. Apabila kita depression, kita boleh menjadikan hiburan sebagai salah satu cara untuk hilangkan kecelaruan minda dan jiwa. So apabila kita melihat orang melakukan aktiviti-aktiviti yang menghiburkan dia, apabila dia rasa serabut, contohnya aktiviti apa Aiman? Aktiviti berbasikal, aktiviti memancing. Bagus. Memancing, berbasikal, baca novel, main games pun tak apa, hiburan. Dia semua benda tu adalah dibolehkan. Sebab apa? Sebab kita nak bagi stres sikit, tak nak bagi celaru minda. Okey Aiman ya? Ya betul. Okey, yang ketiga dapat mengembangkan kreativiti. Okey Aiman, zaman-zaman kita kecil dulu, okey, murid-murid di rumah mungkin tak ada zaman-zaman masa Ustazah kecil dulu, cara berhibur lain dari sekarang. Betul lah Ustazah.
Kami dulu berhibur pergi ke padang, berada di luar, baru dapat hiburan. Kalau kat rumah tak ada apa pun yang menghiburkan. Balik rumah tidur saja kan. Okey, jadi kreativiti. Contohnya macam manalah dapat kembangkan kreativiti ni murid-murid kat rumah. Aiman boleh tak bagus Ustazah jawapan? Okey, kalau macam waktu saya kecil-kecil Ustazah sempatlah kita kutip-kutip biji getah dan kumpulkan, kemudian kita boleh main 7 buah getah. Ataupun kita boleh lestik ke atas pokok. Buah getah tu jadi congkak Jadi zaman congkak. itu. Zaman sekarang minda ataupun akal manusia yang hebat ni telah luar daripada, kadang-kadang kita tak terfikir orang boleh ciptakan pelbagai bentuk hiburan ya. Dia kreatif. Itu tujuan hiburan. Jadi manusia ni, akal manusia ni mencipta pelbagai jenis-jenis yang boleh kita jadikan dia tu hiburan. Sebab itulah sekarang tiba-tiba ada apa, kita kata konten-konten, benda-benda yang berbentuk-bentuk yang apa, bentuk teknologi sekarang lah. Kita dengan hujung jari saja tergagak-gagak gelak kan. Semua duk gelak-gelak menghiburkan hati. Dan yang keempat, okey, apa dia Aiman? Menyihatkan jasmani, rohani dan juga emosi. Ya. Tiga unsur ini sangat penting untuk pembentukan diri kita ya. Jadi untuk melalui hiburan ini, anak-anak murid di rumah, ingat kita sebenarnya boleh menyihatkan jasmani kita, fizikal kita, badan kita. Jadi jangan duduk study kat rumah tak keluar-keluar. Keluar daripada rumah, buat aktiviti yang menghiburkan kita untuk sihat ya, dari segi badan, rohani, jiwa kita sendiri, supaya kita rasa ketenangan tu dapat dicapai. Okey, baiklah Aiman. Ya, Ustazah. Boleh bantu Ustazah? Boleh, Ustazah. Okey, Ustazah nak test Aiman. Cuba sebut, senaraikan 3 tujuan hiburan dalam Islam. Yang pertama, Ustazah dah sebut tadi, menenangkan fikiran. Yang kedua, menenangkan jiwa. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativiti. Saya tambah satu lagi lah, iaitu dapat menyihatkan tubuh badan. Ya, bagus. Terbaik jawapan Aiman. Okey, murid di rumah boleh jawab macam Abang Aiman tak? Memandangkan terbaik jawapan, satu lagi bintang untukmu wahai Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Baik, okey, seterusnya Aiman. Okey. Ini jawapan Aiman. Okey. Itu Kita dia. lihat pula jenis-jenis hiburan menurut Islam. Okey. Pada pandangan Aiman lah, dalam Islam ni cuba sebut 2 jenis hiburan yang Aiman tahu. Dalam Islam ni di antaranya kita berhibur dengan kita mendengar lagu-lagu nasyid ataupun kita berzikir. Betul ke Ustazah? Betul. Adakah nasyid saja? Aha. Kita orang Islam kena dengar nasyid saja. Kita dengar taranum saja. Adakah setakat itu saja? Tidak. Islam agama yang bersifat alamiyah. Islam waqi'iyah. Kita tidak hadkan, tetapi mesti mengikut syariat. Okey, jadi kita tengok jenis-jenis hiburan menurut Islam. Tengok. Okey, yang pertama, Aiman, apa dia? Bermain permainan komputer. Wow. Ini murid-murid kita suka Ustazah. Mana kita suka? Senyum kat rumah. Dia kata Islam bagi. Yang kedua, mendengar Muzik. mendengar radio, lagi Menonton televisyen, membaca novel dan nasyid. Ada lagi. Ada lagi. Menonton filem, Ya. bersukan, alunan zikir, tarian, menyanyi. Jadi ini adalah kategori hiburan-hiburan yang ada dalam Islam. Jadi ada murid-murid di rumah apabila nak menyenaraikan jenis-jenis hiburan dalam Islam ni, senaraikan dengan ayat-ayat yang kita kata lebih Islamik lah. Contohnya tarian yang tidak berlaku percampuran antara lelaki dengan perempuan, biar nampak lagi kita kata kemas jawapan kita. Jadi kalau kita tengok sini, apa yang dibolehkan sebagai bentuk-bentuk hiburan dalam Islam ni, tak salahlah kita mendengar muzik, betul tak? Betul. Tak salahlah kita menonton filem. Tetapi pandai-pandailah kita pilih filem macam mana, muziknya macam mana, okey, menyanyinya keadaannya macam mana. Nanti kita akan bincangkan lagi dalam dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Okey Aiman, perhatikan jenis-jenis hiburan ini.
Okey, Ustazah nak tanya lepas ni. Boleh Ustazah? Okey, boleh. Okey, baik. Aiman ambilkan ready stick emoji kita. Okey, baik. Kita main soal jawab. Okey. Kalau jawapan yang betul, Aiman rasa jawapan tu mengikut Islam, Aiman angkat yang Okey. Kalau yang tak betul, gitu. Okey. Baik. Aiman. Ya, Ustazah. Aiman jangan tengok jawapan sini. Tak Okey. Saya tak tengok. Okey, baik. Yang pertama, nyanyian. Kalau nyanyian, good. Good. Okey. Nyanyian lagu rock keras yang mempunyai seni kata yang tidak sesuai. Alamak. Okey. Okey. Menari dandut lelaki Dandut? perempuan. Alamak. Tek. Menari untuk menyihatkan badan. Good. Bagus. Tarian pocok-pocok di tengah-tengah padang bersama lelaki perempuan. Alamak. No. Aerobik bersama di tempat awam, di tempat lapang. Alamak. Tek. Okey. Baik. Apa lagi? Membaca novel. Good. Membaca novel e-books yang mempunyai unsur-unsur kelucahan. Apa dia? No. Okey, baik Aiman, baguslah Aiman. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu adalah salah satu kita kata cara kita nak ingatkan bentuk-bentuk hiburan yang dibenarkan. Sebenarnya Aiman, Ya, Ustazah. apabila kita sebut jenis ni tadi, sebenarnya kita sendiri untuk refleksi diri kita lah. Contohlah, Ustazah tak sebut tadi, kita nak bersenam kan, naik basikal, hiburan kan. Aiman naik basikal tak? Saya pun naik basikal juga. Aiman naik basikal, sepanjang Aiman naik basikal, Aiman jumpa tak orang naik basikal tu dari segi mungkin penampilan dia tu sesuai ke tidak dengan Islam? Kadang-kadang ada yang tidak menutup aurat dengan baik. Ya, kan. Dia Tadi bukan baik kita tutup mata. dia tak tutup aurat, kita tutup mata. Betul tak? Dah bahaya pula. Bahaya pula. Sekejap lagi orang pergi ke jalan yang lurus, kita pergi ke jalan lain kan. Okey, jadi Aiman, memandangkan Aiman jawab tadi semuanya tik tu betul. Satu lagi bintang. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Di murid-murid, banyak lagi aktiviti yang akan Ustazah buat selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, anak-anak murid kat rumah. Okey, kita teruskan tajuk hiburan menurut Islam kita pada hari ini, iaitu kita sambung dengan tajuknya berdasarkan gambar ni. Okey, murid-murid di rumah dan okey, Aiman. Ya Ustazah. Pemerhatian berdasarkan gambar. Daripada gambar yang dipaparkan, agak-agak apa yang Aiman nak bagi pandangan? Okey, baik Ustazah. Untuk gambar yang pertama tu, orang sampai tutup telinga tu kan. Nampak macam dekat kenduri kahwin je tu. Betul ke Ustazah? Okey. Mungkin betul. Mungkin betul. Kan, mungkin betul. Biar gambar berbicara. Biar gambar berbicara. Yang baik, kedua, nampak yang kedua tu macam kakak kita tu tengah belajar menari je Ustazah. belajar menari. Ya, kan macam menari tu. Yang ketiga. Yang ketiga kita nampak ni kawan kita ni ajak pergi karaoke tu. Karaoke. Dia kata, "Jom Aiman, petang ni kita karaoke." Okey. Baik. Okey, daripada gambar tu kita pergi kepada tajuk kita hari ini, iaitu sekarang ni berkaitan dengan adab dan etika hiburan. Daripada tajuk hiburan tadi kita tengok pula dalam Islam, apabila kita memilih untuk berhibur tidak ada masalah selama mana kita menjaga adab dan etika hiburan itu. Okey, baik.
Okey, murid-murid di rumah, Aiman, perhatikan dalam slide kita. Okey, yang pertama kita ambil yang putih. Yang pertama sekali, Aiman. Boleh Aiman bacakan untuk Ustazah? Tidak mengganggu atau menzalimi orang lain. Kepada yang di rumah sana, cuba refleksi diri. Kalau pasang lagu lah kita kata. Kalau mendengar radio ataupun tengok TV, volume dia tu adakah orang sebelah boleh dengar? Ataupun mak duk berehat ke, duk baca, duk buat kerja lain, adakah mengganggu? Mengganggu orang lain ni maksudnya menzalimi orang lain, orang jadi apa kita kata, orang terganggu dengan aktiviti yang kita buat. Okey. Itu mungkin dengan lagu ataupun mungkin juga dari segi kita bersukan ke apa-apa aktiviti lah. Kalau mengganggu orang lain itu bukan satu etika dalam Islam. Okey, jadi pastikan. Yang kedua, okey Aiman, kita ke kanan. Okey. Okey. Hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Ya. Okey, murid-murid di rumah apabila memilih untuk berhibur, kita sendiri tahu sebenarnya hukum hiburan ni hanya orang yang mendengar ataupun orang yang berada di situ tahu. Haruskah, haramkah dia berada dalam hiburan itu? Betul tak? Betul. Sekiranya lah boleh meningkatkan iman, kita mendengar, kita tengok satu aplikasi TikTok lah contohnya, ya, murid-murid, boleh mendatangkan rasa macam meningkatkan ketakwaan kita ataupun memberi keinsafan. Hari ni pagi-pagi buka satu aplikasi TikTok cerita pasal kebaikan kita terhadap ibu bapa. Kita pun rasa macam banyak lagi benda aku kena buat pada ibu bapa. Nampak tak? Okey, banyak lagi benda aku kena beramal ibadat, kan? Daripada hiburan sahaja sebenarnya. Okey, boleh meningkatkan iman. Yang ketiga, Aiman, apa dia? Menghasilkan karya hiburan yang asli. Ya, ini apa maksud dia, Man? Jangan cetak rompak. Sure. Murid-murid di rumah kalau minat nak buat lagu ke ataupun nak buat apa-apa benda-benda permainan, maksudnya jangan ciplak hak orang, ya, jangan mempalagiat kita katakan. Jadi ingat, mesti daripada hak ataupun kreativiti kita sendiri. Okey, kadang-kadang kita menulis kan, kita buat novel, kita tak terbitkan mana-mana, tengok-tengok macam aku pernah tulis saja. Kan ada orang dia pandai, mereka menciplak ataupun apa kita kata tadi? Cetak rompak. Cetak rompak. Okey, yang ketiga, Man. Okey, yang seterusnya iaitu hiburan yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang tidak bercanggah dengan syarak. Okey, murid-murid di rumah mesti tahulah. Okey. Apa yang bercanggah dengan syarak macam kita kata tadi? Menari, salah ke menari tadi? Dia nak belajar menari. Kalau seorang-seorang dalam rumah tak apalah. Tak apa. Dia nak. Tapi kalau budak-budak kecil duk menari atas tu, kita tengok pun comel saja, betul tak? Tapi kalau dah dewasa, dah tua-tua menari tu, kita rasa pun kan macam kurang sesuai untuk pandangan mata kita. Jadi kalau katalah nak menari untuk menyihatkan badan, kita katakan lelaki saja, jangan bercampur dengan perempuan. Itu yang Islam gariskan. Okey. Hiburan yang tak bercanggah dengan syarak ni, dalam hiburan tu sebenarnya contoh gitar kan, ada dulu asal-asal gitar ni bertali, tak bagi. Sebab apa sebenarnya? Bukan sebab gitar tu, sebab orang main gitar selalunya ada perempuan yang menyanyi, ada arak yang dihidang. Itu asalnya keadaan itu, ya. Jadi ada arak, ada percampuran lelaki perempuan bercanggah dengan Islam. Bercanggah dengan Islam. Yang seterusnya berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas. Ya, apa-apa pun ausat, apa-apa pun biar tengah-tengah, jangan melampau batas. Ini sebab pergi tengok bola je pun, tetapi akhirnya beribu-ribu ke beratus-ratus yang mati kan. Sebab apa? Sebab terlalu obses kan, kita kata. Itulah yang dikatakan melampau batas. Seterusnya, Aiman? Seterusnya, tiada unsur yang merosakkan akidah dan maksiat. Ini macam mana ni? Okey, murid-murid di rumah kalau keluarlah soalan, dia tanya tentang berhibur yang boleh merosakkan akidah.
Kalau Aiman agak-agak apa nak bagi tahu? Kita boleh bagi tahu kalau kita nak main game tu, pilih game yang tak ada unsur-unsur penyembahan dan sebagainya, Ustazah. Bagus Aiman. Kadang-kadang Ustazah ni ialah remaja purba kan. Tak berapa orang kata peka bab-bab game ni. Ya, game pun ada ya. Maksudnya main game tu maksudnya kita boleh menyebabkan kita pada dewa-dewa lah berkaitan dengan akidah ataupun lagu-lagu. Kita kan remaja hari ni dengar lagu, hafal lagu. Awak tahu ke awak nyanyi lagu apa? Tak tahu. Bila selidik-selidik tengok seni kata dia tentang penyembahan kepada agama-agama tertentu. Tak boleh. Lagi adat yang seterusnya. Seterusnya, sentiasa memelihara ibadah wajib ketika berhibur. So, Aiman pernah pergi konsert? Saya pernah juga pergi konsert, Ustazah. Murid-murid di rumah pernah pergi konsert. Bila pergi konsert, ada beberapa benda yang kita kena jaga kan. Terutama dari segi masa solat. Jangan bila dah pergi konsert, hilang 5 waktu kita. Daripada 5 jadi 3 contoh. Maghrib Isyak yang selalunya kan hilang. Hati-hati. Daripada boleh jadi tak boleh. Itu yang haramnya. Okey, yang ada lagi ke? Itu saja, Itu saja. Okey, jadi ada berapa, Man? Ada 7 adab dan etika hiburan. Okey, Man. Ustazah nak test. Murid-murid di rumah pun nampak tak? Okey, kita ada satu mountain board Ustazah ni. Ada beberapa soalan. Kita cuba try test Aiman di studio. Okey, baik. Tak boleh bagi jawapan lagi. Okey, teruskan Aiman. Baik. Okey. Tidak. Cuba Aiman bagi jawapan dia. Okey, yang pertama. Tempat kosong orang lain. Okey, apa jawapan dia? Tidak mengganggu orang Cuba lain. buka. Okey, buka Aiman. Betul ke salah jawapan ni kan? Tarik saja. Tarik saja tarik saja. Okey. Tarik Aiman, tarik sampai cabut. Tarik sampai cabut Okey. Tidak mengganggu orang lain. Okey, bagus. Yang kedua? Yang kedua pula adalah sentiasa memelihara tempat kosong wajib ketika berhibur, iaitu menjaga ibadah kita. Okey. Betul ke salah jawapan ni kan? Tarik. Okey, kita tarik. Okey, betul. Pandai. Lagi. Baik. Yang ketiga pula adalah tiada tempat kosong yang merosakkan akidah. Tiada unsur. Yang merosakkan akidah. Betul ke salah? Betul ke jawapan ni kan? Okey, lagi. Dan seterusnya, kita nak tengok soalan yang keempat pula. Hiburan yang meningkatkan. Yang meningkatkan tempat kosong, apa dia? Apa dia? Jawapannya adalah keimanan. Betul ke Ustazah? Cuba. Okey, kita cuba buka jawapannya. Okey. Ya. Okey, baik. Yang 5, 6, 7 ni Aiman, kita suruh murid di rumah jawab. Betul juga tu. Okey. Hiburan yang berteraskan apa dia? Apa dia murid di rumah? Apa dia jawapan itu kan? Okey, apa dia Man? Jawapannya adalah berteraskan nilai yang Okey. murni kan. Okey. Seterusnya. Okey, murid di rumah. Kita test lagi. Berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas. Melampaui batas. Betul ke tak tu? Okey. Dan yang terakhir Ustazah? Yang terakhir sekali ialah hiburan yang tidak bercanggah dengan syarak. Tengok. Okey, betul ke tak ni? Okay. Alhamdulillah. Cantik. Itu dia. Terbaik. Okey Man, 1 bintang untukmu lagi. Baik Ustazah. Seterusnya seterusnya kita pergi kepada kebaikan hiburan menurut Islam. Okey. Berhibur apa-apa yang Islam beri, beri pada kita, maksudnya tidak melarang kita, pastinya ada kebaikan. Pertama, macam kita sebut tadi, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Bila kita ikut cara Islam, kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Yang ketiga, kita dapat jaga jiwa dan maruah diri kita. Orang Islam mesti berbeza. Mesti ada beza dengan orang bukan Islam. Berhibur juga. Tapi maruah diri kita kena jaga. Dan yang keempat, menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Baik. Kemudian kita tengok pula keburukan. Keburukan yang pertama boleh rosak
diri. Sah siah diri. Sah siah diri. Yang kedua, boleh terjebak dengan aktiviti yang tidak bermanfaat dan juga melalaikan, ya. Kita kalau dah terlalu obses sangat, masa terbuang dengan hiburan sahaja. Yang ketiga, akan beri kesan negatif kepada pembangunan masyarakat. Ya, murid-murid di rumah kalau terlalu leka dengan hiburan, apa jadi dengan masyarakat kita, Aiman? Oi, habislah. Rosaklah masyarakat Kita tak ada modal insan, kita tak ada sumber tenaga. Mana orang-orang Malaysia ni? Mana anak-anak muda Malaysia? Ada, tapi dia duduk main game contohnya. Itu dia. Itu keburukan hiburan yang tidak mengikut Islam. Ya, dan akhir sekali boleh menyebabkan hilang jati diri dan nilai kesopanan. Baik. Okey, Ustazah. Seterusnya apa, Ustazah? Okey, seterusnya kita sambung. Okey, nampak tak murid di rumah, Aiman? Apa dia ini? Cuba sebut. Hedonism. Betul ke, hedonisme ataupun hedonism kita sebut. Aiman, hedonism ni maksudnya meletakkan keseronokan hidup ni sebagai satu matlamat. Okey. Kita tengok apa dia punca-punca atau faktor-faktor kita terpengaruh dengan hedonisme. Yang pertama, pengaruh media massa. Okey. Maksudnya menjadikan keseronokan sebagai matlamat hidup, pengaruh media massa yang terlalu mempromosikan tentang hiburan. Cuba tengok kat billboard di luar sana contohnya. Ada tak Didik TV, KPM besar-besar? Ada tak? Ada tak murid-murid? Tak ada kan? Tentang hiburan. Yang kedua, wujud pelbagai pusat hiburan. Boleh Aiman bagi satu saja pusat hiburan yang ada sekarang? Cuba bagi satu. Alamak, saya pun tak tahu. Tak tahu. Okey. Alah, banyaklah pusat-pusat karaoke, cyber yang itu semua kan. Yang ketiga, kurangnya pegangan agama. Daripada kecil, apabila kita tidak dididik dengan ajaran asuhan agama, maka kita mudah terpengaruh dan melihat keseronokan hidup ni sebagai satu matlamat. Okey. Dan yang keempat, kurang pengawalan dan pengawasan ibu bapa. Mak ayah sibuk keluar bekerja, anak-anak rasa seronok, rasa bebas, maka memilih untuk nak seronok sahaja. Okey. Kesian mak ayah kita kan. Yang seterusnya, keruntuhan institusi keluarga. Okey, kekeluargaan. Maksudnya mak ayah mungkin berlaku perceraian, anak-anak terbiar. Okey, dan yang akhir ialah dah siap dah habis dah. 5 dah sebut. Okey, dah 5. Aiman, boleh kenal pasti 5 poin faktor berlaku hedonis. Okey. So Ustazah nak test. Okey. Apa dia yang kita nak testnya ialah Aiman, boleh tak Aiman masukkan isi-isi berkaitan faktor tadi ke peta minda Ustazah? Itu dia, ke pokok kita ni Ustazah. Okey, cuba masukkan. Okey, baik. Faktor-faktor yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, kita nak tengok pokok kita ni kan. Yang pertama tadi Ustazah ada sebutkan di antara faktor hedonism ni iaitu pengaruh media massa. Okey, kita nak tampal dekat sini. Okey. Dan seterusnya kita ada keruntuhan institusi kekeluargaan. Ya. Okey, baiklah kita tampal dekat sini. Itu adalah faktor-faktornya antara. Dan yang ketiga, kurang pegangan agama. Okey, kita tampal dekat sini pula. Okey, ingat agama sangat penting. Dan yang keempat adalah kurang pengawalan dan pengawasan ibu bapa. Okey, kita tampal dekat sini. Dan yang terakhir sekali, okey, itu dia. Tak melekatlah Ustazah. Tak melekat. Tak apa, letak jelas situ. Boleh? Okey, boleh Ustazah. Itu dia. Dan yang terakhir sekali, kita ada wujud pelbagai pusat hiburan. Okey. Itu dia Ustazah. Kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Jangan lebih-lebih berhibur tau. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Syifan Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4. Baik, Ustazah, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, untuk segmen yang terakhir ini, maka kita akan buat penilaian. Dah belajar hampir sejam, maka kita nilailah balik kefahaman kita berkaitan tajuk hiburan Dalam Islam. Okey, kita teruskan. Okey, penilaian yang pertama, kita pergi kepada soalan kebat. Sebelum kita bincang soalan, okey, murid-murid di rumah, apabila sebut soalan kebat, ini adalah soalan terbuka, kita kata. Jadi, jangan tinggal ataupun tersilap dalam menjawab, kerana inilah masanya untuk kutip markah sebanyak-banyaknya nak dapat A, kan? Okey, Aiman, kita teruskan. Baca, Man. Anda diminta menguruskan satu majlis amal berbentuk hiburan untuk mengumpul dana kebajikan sekolah. Bagaimanakah anda merealisasikan majlis tersebut? Okey, terima kasih. Jadi, kalau kita tengok stimulusnya, dia minta anda tu urus satu majlis amal untuk kumpul dana kebajikan. Jadi, soalannya bagaimanakah anda merealisasikan majlis tersebut? Jadi apabila nak menjawab kebat, setelah baca stimulus, yang pertamanya awak kena kenal pasti. Nampaknya kita ada masalah untuk touch. Okey, kita kena kenal pasti kata tugas. Kata tugas. Kata tugas. Bagaimanakah? Okey. Bagaimanakah tu maksudnya cara. Okey, jadi apabila nak menjawab kebat, tengok pula berapa markah. Okey, 4 markah. Oh. Okey, 4 markah. 4 markah bermaksud calon ni yang nak menjawab ni kena cari 1 markah untuk isi, 2 markah untuk huraian, 3 markah untuk huraian lengkap dan markah yang terakhir untuk kesimpulan. Kita tengok jawapan dia. Okey. Aiman. Ya, Ustazah. Kalau tengok pada jawapan, isi dia ialah cuba baca. Saya akan menganjurkan majlis hiburan lagu dan nasyid bertemakan kecintaan kepada Tuhan dan kemanusiaan. Okey, itu isi. Macam itulah murid-murid di rumah, kalau nak menjawab kebat, kenal pasti kata tugas kemudian isi. Yang kedua, kita nak menghurai. Menghurai teknik dia yang Ustazah suka ajar murid-murid Ustazah lah. Gunakan kata singkatan suka. Suka supaya, untuk, kerana, agar, ataupun ada juga kata kabus. Macam itulah, merujuk kepada kita kata penyambung ayat, penanda wacana. Okey, penanda wacananya, okey, kita ambil untuk. Baca, Man. Untuk menarik minat orang ramai membeli tiket dan hadir menyaksikan persembahan tersebut. Ya, 2 markah. Ini huraian. Tak cukup lagi, baru 2/4. Sambung lagi. Okey, baca, Man. Keuntungan daripada jualan tiket akan saya gunakan untuk membantu unit kebajikan membuat program bagi anak yatim dan anak asnaf di sekolah. Jadi itu adalah huraian lengkap. Okey. Nak dapat satu lagi markah, kita kena buat kesimpulan. Kita kena buat penutup dia. Tak kisahlah nak tulis tuntasnya, oleh itu ataupun kesimpulannya. Kadang-kadang anak-anak murid kita ni lagi hebat, lagi pandai mengayat, dia BM dia A kan, atau BM dia bagus. Okey, kesimpulannya, Aiman? Okey, kesimpulannya kita boleh melaksanakan pelbagai bentuk program hiburan yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam sebagai amalan kebaikan. 4 markah. Macam itulah anak-anak semua di rumah perlu jawab untuk kebat. Okey. Kemudian kita pergi pula soalan yang seterusnya. Okey, ini bukan soalan kebat. Sebab apa? Sebab dia ada sebut dia nak angka tu. Huraikan 3 adab dan etika berhibur dalam Islam. Jadi bila sebut 3, okey, perkataan 3 itu maksudnya murid-murid di rumah bila nak menjawab, cari 3 isi. Tapi dalam peperiksaan ni sebenarnya janganlah lurus sangat. Kalau nak 3, bagi up sikit. Jawapan backup. Dia nak 3 bagi 4. Okey.
Cuba baca, Man. Okey, huraikan 3 adab dan etika berhibur dalam Islam. Huraikan. Bila sebut huraikan, tadi kebat guna suka kan? Kalau huraikan pun kita guna juga konsep suka tu. Kenapa? Isi dan huraian. Bila dia nak 3 markah, okey. Ini ada 3 markah. Ini ada 6 markah. Dia nak 3 isi, maksudnya 1 isi mendapat 2 markah. Jadi 1 isi kena ada huraian. Isi 1, huraian 1 untuk 1 isi. Begitu juga 2 dan 3. Kita tengok jawapan dia, Man. Ya, Ustazah. Okey. Okey, jawapannya. Okey, tengok. Yang pertama, cuba baca, Iman. Hiburan yang boleh meningkatkan keimanan seperti mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas sehingga menjatuhkan imej sebagai seorang Islam. Dan yang ketiga, sentiasa melihara ibadah wajib ketika berhibur. Contohnya, tetap menjaga solat 5 waktu fardu. Okey, Baik, bagus. Ustazah. Ini di antara soalan-soalan yang bakal dijawab oleh murid-murid kita di dalam peperiksaan ataupun ujian nanti, Ustazah, kan? Dalam ujian. Okey. Jenis-jenisnya lah bentuk, Jenis. bukan kata soalan ini, tapi inilah bentuk-bentuknya. Ustazah nak ingatkan, bila huraikan, tengok jawapan dia panjang. Seperti. Ini 1 markah, huraian hiburan yang boleh meningkatkan keimanan, seperti mendengar alunan ayat suci Al-Quran, 1 markah. Maknanya dia kena tulis dengan jelas, Ustazah, Dengan kan? jelas, dengan panjang lebar. Ada Okey. ada huraian dia. Sebelum Okey. kita nak tamat di slot kita pada kali ini, Ustazah, mungkin kita nak minta sedikitlah nasihat ataupun kesimpulan daripada Ustazah dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan hiburan dalam Islam. Silakan. Okey, baik. Jadi murid-murid di rumah, apabila kita belajar tentang hiburan menurut Islam, aplikasikan dalam kehidupan kita. Nak berhibur, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai menjejaskan, okey, tanggungjawab kita sebagai hamba dan orang Islam. Okey, baik, Ustazah. Macam mana dengan penilaian pembelajaran saya pada hari ini, Ustazah? Masya Allah, barakallah. Okey, ada berapa bintang? Ada 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Ada 5 bintang. Okey, Okey. Aiman. Kalau beginilah cara anak-anak murid kita di rumah belajar, dapat bintang Dapat banyak bintang. macam ni, maksudnya awak memang akan memperolehi kejayaan yang cemerlang. Baik, Ustazah, di manakah kita nak dapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Okey, Pelantar Delima Pelantar. KPN. Itu dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang bersama dengan kita pada hari ini. Ingat, murid-murid nak berhibur tak ada salahnya. Tapi yang paling penting, jaga solat dan jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah, terima kasih kita ucapkan dan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang berada di rumah sana. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, indahnya jika kita dapat bersama, hidup selalu gembira di dunia ini. Lagi indahnya jika kita dapat bersama, hidup di dalam gembira di akhirat sana. Bye. Okey, Ustazah sama. Indahnya suasana kita di hari ini, ceria bersama bermesra, erat silaturahim, saling hormat menghormati tuntutan agama.